بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 92. Yang saya muliakan Datuk Pengurusi Saf Pimpinan Masjid, para hadirin hadirat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa. Kita nak bincang tajuk tak keluar juga sini. Tajuk berkaitan dengan infak, yakni pelaburan akhirat. Asal nak keluar Jadi kita menggunakan teknologi lah, screen. Sebab ada di kalangan kita belajar melalui auditory, ada di kalangan kita belajar melalui kinesthetic, ada di kalangan kita belajar melalui visual, yang terbaru ada di kalangan kita belajar melalui digital. Jadi penceramah pengkuliah yang baik, dia kena menguasai ketiga-tiga pendekatan ni. Jadi audience boleh menyerap ilmu tu dengan pelbagai cara. Sebab benda pun disebut oleh Nabi SAW, khatibun nas ala qadari aqlihim. Bercakaplah kamu kepada manusia berdasarkan kepada kadar akal pemikiran mereka. Jadi different audience, different approach. Ada di kalangan kita belajar melalui visual. Dia suka tengok gambar-gambar, itu kita bawa screen. Dia suka tengok tangan-tangan ustaz, dia suka tengok ustaz pergerakan, dia visual. Ada setengah jemaah dia auditory, dia dengar je dia faham, dia dengar je dia faham, dengar. Ada setengah jemaah tu kinesthetic. Kinesthetic ni more on emotional approach. Tadi tu orang naik suara, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita gembira. Itu lebih kepada kinesthetic. Yang terkini adalah digital. Yang ini menggunakan social media, teknologi. Ramai kita belajar melalui kaedah-kaedah ini. Sebab itu kita tengok Abu Bakar, cara Nabi berkomunikasi lain. Dengan Umar, Nabi berkomunikasi lain. Dengan Ali, dengan lain. Dengan Uthman, lain. Tak sama. Sebab different people, different approach. Baik, pertama niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa masuk masjid niat kerana Allah, menuntut ilmu kerana Allah, dan jangan lupa niat i'tikaf. Sayang kita masuk masjid, kita lupa niat i'tikaf, jadi pahala sunat, i'tikaf tak dapat, ya. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Yang kedua, menuntut ilmu kerana Allah. Jadi berhenti main handphone, berhenti baca Quran, kerana majlis ilmu adalah majlis wajib. Baca Quran adalah majlis sunat. Sekarang majlis wajib. Baca Quran pun didahulukan majlis ilmu, sebab ilmu adalah wajib. Jadi kita rasa baca Quran lah, dengar tak dengar pun tak apa, salah tu. Baca Quran tu sekarang hukumnya sunat. Majlis ilmu ni sudah menjadi wajib. Jadi berhenti baca Quran, berhenti tengok handset. Handset dah tahulah apa hukum dia. Nak kata wajib pun tidak, nak kata sunat pun tidak, nak kata harus pun tidak, nak kata apa lagi, makruh pun tidak. Saya ingat main handset hukumnya lara je lah waktu sekarang. Lara je kan. Baik, kita mulakan dengan infak. Infak disebut berapa kali dalam Quran? Allah Ustaz, tak sempat nak kira. Selalu baca Quran kan? Infak disebut sebanyak 54 kali dalam Quran. Infak Allah Ta'ala suruh 54 kali. Oh, tak sempat nak kira. Tak apalah, saya bagi tahulah 54 kali. Tetapi Allah Ta'ala rakamkan, syaitan sebut sekali je, jangan infak. Kita ikut syaitan. Allah Ta'ala rakam sekali aja. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan kata, jangan sedekah, nanti kamu miskin. Jangan sedekah, nanti kamu muflis. Jangan sedekah, nanti kamu susah.
kita kata, betul lah Tan. Betul setan. Sedangkan Allah Ta'ala kata 54 kali, infak. Tapi setan Allah Ta'ala rakam sekali aja. Kita ikut setan lah kebanyakan kita. Mudah-mudahan kita tak ikut setan. Tapi kebanyakan kita nak infak tu, ya Allah, susah. Jangan nak berinfak. Baik, kita mulakan dengan surah Ali Imran. Tuan-tuan tak nampak sebelah sini? Kadang-kadang nampak, tak nampak. Surah Ali Imran, jangan sebut surah Ali Imran. Dalam Quran tidak ada surah Ali Imran. Ya, ada surah Ali Imran. Macam kita tutup majlis lah. Kadang-kadang kita buat mesyuarat kan, kafaratul majlis. Kita kata tutup majlis akan baca surah Wal Asr. Dalam Quran tidak ada surah Wal Asr. Ya, ada surah Al Asr. Jadi kita salah sebut. Itu bukan surah, itu ayat. Jadi kita baca, tutup majlis baca surah Wal Asr. Bunyi macam betul lah, tapi salah. Sebab dalam Quran tidak ada surah Wal Asr. Ya, ada surah Al Asr. Sama juga surah Ali Imran, bukan surah Al Imran. Ayat ini dimulakan lan. Lan tanalul birra. Lan. Itu dia. Tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan dimulakan Allah, buka Quran, tuan-tuan boleh bilang dengan jari Allah Ta'ala berfirman dengan kalimah lan. Kita tak berasa kan? Kita tak berasa kita baca Quran. Sebenarnya tak banyak kalimah lan dalam Al-Quran. Sebab kalimah lan ni sangat-sangat istimewa. Bila dia ada dalam Quran, dia ada dalam hadis Nabi, dia punya kesan dia sangat menakjubkan. Sebab tu kalimah lan ni boleh bilangan jari dalam Quran, tak banyak. Tapi kita tak berasa, kita ingat biasa-biasa je. Quran ni mukjizat Quran ni kalam Allah. Jadi dia punya keistimewaan dia sangat luar biasa. Dia kalam pencipta, dia bukan yang dicipta. Jadi kita baca Quran, jangan baca macam baca Facebook, macam baca WhatsApp. Jangan kita baca Quran macam kita baca majalah, buku-buku akademik, buku sains, sebab dia adalah mukjizat kalam Allah. Jadi baca, perhati baik-baik, observe. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Nak baca dia pun, nak baca Quran tu bukan main sembarang baca. Sebab Quran saja dibaca dengan tartil. Hadis tak apa. Hadis asalkan makna tak lari, bolehlah kita baca. Baris kena betul. Tapi kalau sebutan salah sikit tak apalah hadis. Sebab tidak ada hadis kena baca dengan tartil. Tapi Quran tidak boleh. Dia dengan makhrajnya, dengan sebutannya, dengan barisnya, dengan tajwidnya, mesti kena betul. Warattilil Qur'ana tartila. Itu arahan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kan, saya bagi contohlah, kita baca Fatihah. Tuan-tuan mungkin dah belajar, tapi saya ulanglah. Sebab Fatihah ni menentukan sah atau tidak semayang. Salah baca Fatihah, batal semayang. Bertahun-tahun dah kita semayang, tapi kita tak mengaji betul-betul baca suratul Fatihah, maka batal semayang kita. La salata liman lam yaqra'ahu bi Fatihatil Kitab. Tak ada semayang bagi orang yang tak baca Fatihah dan tak sempurna membaca suratul Fatihah. Contoh, selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Confirm salah. Bukan bis. Kita baca besme, bukan mi. Bismillah, bukan hi. Ne, bukan ni. Jadi kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Memang salah. Batal tu Fatihah tu, batal semayang. Bertahun-tahun dah kita duk baca Fatihah, Bismillah. Berapa tahun dah baca ni Haji Bismillah ni? Tak lama Ustaz, 98 tahun. Masalah. Di hujung tu ma'aril sukun, minimal 2 harakat. Tidak boleh dia baca less than 2 harakat. Batal Fatihah, batal semayang. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pendek ujung tu, batal tu. Sebab dia ma'ril sukun, minimal 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin, tak boleh, batal tu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, tu salah tu.
Sebab dia ma'ril sukun, tajwidnya begitu, minimal 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat, tapi minimal 2 harakat. Jadi kalau kita sembahyang seorang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka dhallin. Berapa tahun dah buat je? Adalah 50 tahun. Masalah sembahyang. Kita nak sembahyang, nakkan pahala tapi tak ada ilmu. Sebab tu saya kata menjalankan ilmu ini wajib. Baru kita tahu pentingnya ilmu. Sebab tu sembahyang tu aqama, yuqimu, iqamah. Perkataannya qama, qama, iqamah, bukan fa'ala, yaf'alu, if'al. Tengok bahasa Arab tu, kuatnya sembahyang tu. Dia tak kata perkataan fa'ala, dia kata qama. Batu Isra' Mi'raj naik menghadap Allah Ta'ala, ambil sembahyang. Syariat lain turun di Madinah, puasa di Madinah, haji di Madinah. Tapi syariat sembahyang naik menghadap Allah. Nak ceritanya pentingnya sembahyang ni, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Salli salata muwadda', kata Nabi, salli salata muwadda', musmayang macam itulah sembahyang terakhir kamu yang kamu persembahkan kepada Allah. Setiap kali sembahyang, kata Nabi, salli salata muwadda'. Kita main-main sembahyang, ala kadar je sembahyang. Sedangkan sembahyang itu adalah hubungan kita dengan Allah. Dan hadis Nabi sebut, man ruddat alaihi salatuhu radda alaihi sairu amalih. Man ruddat alaihi salatuh, barang siapa yang ditolak sembahyangnya oleh Allah, radda alaihi sairu amalih, maka ditolak semua amal soleh lain. Lagu mana? Kita banyak sedekah, kita banyak puasa, kita pergi haji, kita banyak buat baik, tapi sembahyang kita Allah Ta'ala tak iktiraf. Radda alaihi sairu amalih, maka ditolak semua amal soleh lain. Serta sembahyang ni the most important ibadah, primary ibadah. Jadi jangan main-main dengan sembahyang. Sebab tu Nabi kata salli salata muwaddi'. Cicik Nabi Zainul Abidin, cicik Nabi, dia sembahyang 1000 rakaat sehari. Sebab tu nama digelaran dia Zainul Abidin. 1000 rakaat sehari dia sembahyang. Tapi kali nak sembahyang, muka dia merah. Orang tanya dia, kenapa muka merah? Dia kata, kau tahu kau nak menghadap siapa? Yang kau buat main-main ni, kau tahu tak kau nak menghadap siapa ni? Kita main-main menghadap Allah. Sejauh mana kita kenal Allah? Ma'rifatullah. Yang kita buat main-main ni bila nak menghadap Allah, sejauh mana kita kenal Allah? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada, semuanya daripada dia. Tak ada upaya kita, tak ada kekuatan kita, semua dari Allah. Mari boleh semayang ni, mari awal ni, mari boleh dengar tazkirah, mari boleh masjid pun sebab tu hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Nak mari semayang pun hayya 'alas salah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Semua daripada Allah. Hatta nak mari semayang pun, hatta nak semayang. Yang ketiga, salah baca dalam surah Al-Fatihah adalah tasydid, sabdu. Dalam Fatihah ada berapa sabdu? Tak sempat nak kira kok Ustaz. Sibuk betul kita kan. Imam Syafi'i sempat kira semua tu. Ayat-ayat setiap huruf dalam surah pun dia kira. Siapa? Imam Syafi'i. Yang khatam Quran, katanya insya-Allah dia khatam lebih kurang lah, saya difahamkan 3 kali. 3 hari sekali lebih kurang, saya tak pasti info tu, tapi dia selalu khatam Quran. Tapi sempat kira tu. Tasydid dalam surah Al-Fatihah ada 14. Ingat tertinggal satu tasydid, satu sabdu, terbatal Fatihah, terbatal semayang. Allah tak masuk tajuk lah kita gini. Tapi tak apalah, benda ni penting juga. Waratil Quran tartila kan. Infak banyak-banyak pun semayang tak sah, masalah juga. Kat mana kita selalu baca kita tinggal tasydid? Pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak bunyi tasydid tu, tak bunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak bunyi. Dua tasydid tu. Dua tasydid. Lama dah baca ni, lama dah baca macam tu, nak cepat mesyuarat kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan tahu tak makna iyyaka dengan iyyaka? Oh, tu yang kena baca betul tu. Buka tafsir Ibnu Kathir. Sebab tu baca Quran, baca tafsir. Jangan baca Quran semata-mata. Tak apa, baca tafsir. Ni nak masuk Ramadan ni, kita ubah sikit program masjid kita. Majlis khatam Quran kita selalu buat dah. Majlis khatam tafsir Quran. Mula tahun ni kita khatam tafsir surah Baqarah. Majlis baca Quran, buatlah tilawah Quran, khatamlah. Tapi kita nak tahun ni tafsir, khatam satu tafsir, satu surah. Surah apa? Ambil surah Al-Baqarah, tafsir. Kan kata Imam Ibnu Kathir dalam bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka bermaksud kepada engkau ya Allah kami sembah, kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan, dengan perkataan iyyaka. Tapi kalau kita baca iyyaka dia berubah menjadi makna cahaya matahari. So kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, jadi maknanya berubah menjadi kepada cahaya matahari aku sembah, kepada cahaya matahari aku mohon pertolongan. Itu pentingnya ilmu tu. Sikit je silap baca, berubah habis makna. Bahasa Arab begitulah. Al-mar'ah, al-mar'ah, alif lam mim ra, alif hamzah ta, al-mar'ah baris atas. Al-mar'ah maknanya perempuan. Kalau kita baca baris bawah, al-mir'ah, sama je ejaan tapi balik bawah, al-mir'ah jadi cermin. Al-mar'ah perempuan, al-mir'ah cermin. Jannah, jannah, al-jannah itu syurga. Kalau kita baca al-jinnah baris bawah, jin. Oh tu dia kan. Qalbun, qaf, qalbun hati. Kalau kita baca kalbun, anjing. Sikit je beza. Oh ceramah dia menyusuk kalbu, menyusuk anjing. Bukan kaf, qaf. Itu beza dia. Kita tu sebut kalbu, kalbu. Kalbun tu anjing lah. Dalam doa kunut nazilah kan, ada sebut min kilabik. Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala hantar anjing-anjingnya kepada Israel, laknatullah. Jadi tuan-tuan, buka tafsir Ibnu Kathir dengan baik-baik. Saya rakamkan pendapat Imam Ibnu Kathir. Tuan-tuan boleh buka tafsirnya dengan baik-baik. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu dia kena membaca dengan tasydid. Dia tahu dia kena membaca dengan sabdu, tapi dia sengaja meninggalkan tasydid. Dia sengaja tidak membaca dengan sabdu. Dia main-main baca gitu je. Kata Imam Ibnu Kathir, kafir serta-merta. Bukan batal semayang, batal akidah. Dengan perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tahu kita akan baca dengan tasydid, kita tahu, tapi kita sengaja tak baca dengan tasydid. Kata Imam Ibnu Kathir, kafir serta-merta. Itu dia. Penting tak ilmu? Penting kan? Batu menuntut ilmu ni wajib. Tunggang terbalik kita sembahyang, rupa-rupanya tak sah. Dan kalau kita dah gugur syahadah, dah jadi bukan Islam, kita kena mengucap balik kan? Alhamdulillah dalam tahiyat awal ada syahadah, Islamlah kita semula kan? Naik rakaat ketiga, kafir pula.
Kan? Turun ada tahiyat akhir. Alhamdulillah Islam balik kita. Tahiyat akhir ada syahadah. Tapi kita main-main lah. Sebab kita tak ada ilmu. Allahu Akbar. Itu contoh kesalahan dalam surah Al-Fatihah. Banyak lagi lah. Jangan main-main lah, belajar. Bila kali terakhir kita semak surah Fatihah? Bila kali terakhir kita semak bacaan surah Al-Fatihah? Oh, lama lah Ustaz. Kan masjid ada buat tahsinul Quran. Kalau ada program tahsinul Quran, minta ustaz-ustaz yang tafsir Quran, tahsinul Quran tu, suruh dia fokus klinik Al-Fatihah. Ni nak masuk Ramadan ni. Sayang kita buat tarawih, buat qiyamul lail, banyak kita buat tasbih, rupa-rupanya tak sah sebab suratul Fatihah. Ghairi ra bari bawah kan? Dia tidak boleh dibaca ghairi. Sebab ra bari bawah dia nipis. Jadi kalau kita baca ghairi, dia tebal tu. Jadi dinipiskan. Macam mana nipis? Lidah ditarik ke kiri. Ghairil, dia akan nipis. Pentingnya ilmu tu. Ghairil, bukan kepala, lidah. Jangan ghairi, bukan kepala, habis jadi kepala. Lidah aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lam baris bawah bacaan kita Hafs an Asim nipis. Lam baris bawah semua nipis. Jangan baca tebal. Kalau baca tebal masalah. Waladdallin, batal Fatihah, batal sembahyang. Waladdallin. Amin. Amin tu dua harakat dua harakat, min dua harakat. Barulah makna makbulkan doaku. Kalau kita baca amin, maknanya lain. Kalau kita baca amin, a pendek, mim panjang, maknanya lain. Kalau kita baca a panjang, mim pendek, amin, maknanya lain juga. Kita nak makna makbulkan doaku, jadi minimal dua-dua. Amin. Tak boleh baca amin. Kalau kita baca amin dua-dua pendek, maksudnya aman dan sejahtera. Bukan maksudnya makbulkan doaku. Sebab tu nak kahwin dua sampai sekarang tak boleh kahwin tu, doa tak makbul, salah sebut amin. Baru tahu amin dua-dua baru maksudnya makbulkan doaku. Kalau amin dua-dua pendek, maknanya aman dan sejahtera. Kalau kita baca amin a pendek, mim panjang, maknanya jujur dan amanah. Lain makna tu. Kalau kita baca amin, a pula panjang, mim pula pendek, maksudnya mohon perlindungan, mohon peliharaan daripada Allah. Jadi yang kita nak makbulkan doaku. Jadi dua-dua, paling tidak dua-dua. Boleh jadi 4, boleh jadi 6. Jadi ada orang baca amin, tak apalah. Panjang amin, tak apalah. Jangan duduk pendek. Amin. Tapi sebenarnya dia bergantung pada bacaan imam. Min belakang tu bacaan imam. Kalau imam baca dua Fatihah tu, jadi semua dia akan jadi dua, termasuk amin juga dua. Contoh, kita dengar kejap lagi imam baca kan. Imam baca depan. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dua dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua. Jadi kita pun sambung amin. Dua juga. Dia ikut bacaan imam, sambung amin tu. Kalau imam baca 6, baru kita sambung 6. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. 6 tu. Alhamdulillahirabbil alamin. 6. Jadi kita pun amin. 6. Jadi bacaan kita bacaan Hafs an Asim min tariq. Bacaan kita ni seluruh Asia Tenggara termasuk Malaysia. Hafs an Asim min tariq. Min tariq
Sudahlah. Baca Quran min tariq Syatibiyah. So bacaan kita bacaan Syatibi, Imam Syatibi. Seluruh Asia Tenggara ni, ya, bacaan kita hafan Asim min tariq Syatibiyah. Jadi kena baca kaedah Syatibi. Baik, lan tanalul birra, maksud tajuk sikitlah. Mbak Fatihah ni panjang cerita dia. Lan tanalul birra. Lan ni, kalimah lan ni dia bermaksud tidak. Tetapi fungsi kalimah lan adalah nafi istiqbal. Fungsi kalimah lan adalah nafi istiqbal, iaitu dia menafikan, dia menidakkan sesuatu yang akan berlaku di masa depan. Pada pandangan akal kita, boleh berlaku lah. Tapi bila Allah Ta'ala berfirman dengan kalimah lan, mustahil akan berlaku. Mission impossible. Itu impact kalimah, walaupun 2 huruf je lan, tapi impact dia adalah nafi istiqbal, menafikan sesuatu yang akan berlaku di masa depan. Contoh ayat lain, Ba mencipta Al-Quran. Ba mencipta Al-Quran. Sebab tu sampai sekarang tak ada orang boleh buat Quran, sebab Allah Ta'ala guna kalimah lan. Ayat dia, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu walau taf'alu. Tengok, fa in lam taf'alu walau taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hajara a'iddat lil kafirin. Tengok mesej Quran tu. Jika sekiranya kamu ragu tentang Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika sekiranya kamu ragu tentang Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku yang bernama Muhammad, maka cuba kamu reka cipta satu surah seperti Al-Quran. Allah cabar kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, yakni Muhammad, fa'tu bi surah. Fa'tu bi surah. Kalau kamu ragu tentang Quran, cuba kamu bawa mari, cipta mari, reka mari satu surah seperti Al-Quran. Allah Ta'ala bukan minta 114 surah. Allah Ta'ala minta satu surah saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah semua pakar-pakar atas muka bumi ni. Panggil, buat conference, buat seminar, buat workshop, buat meeting, buat discussion. Panggil semua expert. Expert dalam bahasa apa? Pakar linguistik, pakar bahasa. Panggil semua satu dunia, pakar bahasa, berkumpul di Kuala Lumpur. Boleh. Cuba buat satu surah seperti Quran. Fa illam taf'alu, nescaya kamu tidak mampu. Walau taf'alu, dan selama-lamanya kamu tidak mampu. Sebab Allah Ta'ala guna kalimah lan. Pelik kan? Orang pergi ke bulan dah, NASA pergi ke bulan, tapi satu surah Quran pun tak boleh buat. Sebab Allah Ta'ala guna kalimah lan, ever and ever. Tu baru kita faham hebat Quran ni, hebat. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Ni sama juga. Ni bak Israel ni, bak Yahudi laknatullah. Allah Ta'ala guna kalimah lan juga. Tapi kita tak faham. Kalau orang Arab baca Quran, dia pun tak faham ke? Kan? Sebab Allah Ta'ala bagi tahu lan. Apa maksud walan tarda ankal yahud walan nasara?
Maksudnya adalah, mafhum mukhalafahnya adalah, maksud di sebalik ayat ni adalah Allah Ta'ala bagi tahu kita akan berjihad, berperang melawan Yahudi sampai hari kiamat. Tiada genjatan senjata dengan Yahudi, tiada perjanjian damai dengan Yahudi. Kita dan Yahudi akan berperang sampai hari kiamat. Sebab Allah Ta'ala guna kalimah lan. Fahamlah kita, maksudnya pintu jihad dan pintu syahid akan ada sampai hari kiamat. Semua kita berpeluang untuk mati syahid, sebab kita akan berperang melawan Yahudi sampai hari kiamat. Yahudi akan berperang melawan kita sampai hari kiamat. Itu message yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Kalau kita buat kejahatan senjata pun kena tipu dengan Yahudi, dia juga yang langgar. Kalau kita buat perjanjian damai pun kena tipu dengan Yahudi, dia juga yang langgar. Yahudi ada dua jenis, Judaism dengan Zionism. Yang kita rujuk ni Yahudi Zionism, yang jahat. Yang Judaism tu mirip ahli kitab, yang tu katanya tak sampai 100,000 orang. Yang kita tengok dia duduk pakai topi cowboy, kopiah kan, yang duduk tunduk-tunduk kat dinding, mengikut kitab Taurat dia tu, baca mantra dia, kita pun tak tahu apa benda dia baca tu. Itu adalah nama Yahudi Judaism. Katanya mirip ahli kitab. Yang ni tak kisah ni, dia pun tak kisah sangat pasal perang ni. Yang jahat tu Zionism, Yahudi Zionism. Ku apa dah? Jadi bila Allah Ta'ala kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanalul birra, selama-lamanya kamu wahai hamba-hambaku tidak akan dapat kamu mencapai puncak kebajikan. Al-birra tu puncak kebajikan. Selama-lamanya kamu wahai hamba-hambaku tidak akan dapat kamu mencapai puncak kebaktian. Birra juga ditafsirkan puncak kebajikan, puncak kebajikan, puncak kebaktian, dan juga puncak ketakwaan. Kalau tengok tafsir At-Tabari, ditafsirkan al-birra puncak ketakwaan. Lan tanal birra, selama-lamanya kamu wahai hamba-hambaku tidak akan dapat kamu mencapai puncak ketakwaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan, sehingga kamu menyedekahkan, sehingga kamu mendermakan, sehingga kamu mewakafkan harta yang paling kamu sayang. Faham mesej Quran? Quran tak suruh kita bagi banyak, dan tak ada ayat Quran suruh kita bagi banyak. Tak ada hadis Nabi suruh kita bagi banyak. Sebab kita selalu bagi alasan, ustaz harta tak ada, ustaz ni aja duit yang ada. Quran kata bagi harta yang paling kita sayang. Mencabar sungguh kita. Kita sayang Mercedes, Mercedes kat luar tu, BMW kat luar tu, Ferrari kat luar tu, itu harta kita sayang. Orang lelaki sayang kereta. Siapa boleh bagi Lamborghini sebiji hari ni? Ustaz payah, Lamborghini tak ada ustaz, yang ada Proton. Proton pun Proton lah. Siapa boleh bagi? Ustaz, itu aja kereta yang ada ustaz. Banyaklah ustaz kita. Tapi Allah Ta'ala jawab kita harta yang paling kita sayang. Sebab tu kalau kita nak infak ke masjid, sekarang kita bagi masjid kan, mana yang kita sayang? Allah. RM1 ke 100? Sudah. Quran kata harta yang paling kita sayang. Nak bagi RM1 ke bagi 100? Allah Ustaz, yang penting ikhlas. Dua-dua hebat. Sebab faham mesej Quran. Quran kata harta yang paling kita sayang, bukan apa yang kita nak bagi. Kalau kita, sebab tu kalimah lan, ada orang boleh bagi, tapi nak bagi kita ni orang biasa lah, nak bagi 100, Allah ketar macam tu. Tapi Quran kata harta yang paling kita sayang. So kita sayang RM1 ke sayang 100?
Sayang RM1. Oh, patut bagi RM1 pun. Oh, RM100 tak sayang. Kan? Kita tengok bantuan banjir. Pergi tengok bantuan banjir tu. Orang bagi pakaian, orang bagi tilam, orang bagi pinggan mangkuk, orang bagi bantal. Ya Allah, kita tengok pun tak lalu nak ambil. Sepatutnya bagi benda baru. Baju baru, tilam baru, toto baru, pinggan periuk baru. Sebab Quran kata paling kita sayang barang lama ke barang baru? Barang baru lah. Kita tak faham mesej Quran. Sebab tu Quran kata lan. Bila ayat ni turun sampai kepada telinga Abu Talhah radhiyallahu an. Abu Talhah berlari menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, betul ayat ni turun lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Ya, na'am, betul wahai Abu Talhah. Abu Talhah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ada kebun yang paling aku sayang." Kebun. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, nama kebun tu Bayruha, sebelah kiri Masjid Nabawi. Semua tu kawasan tu berhektar-hektar, sebelah kiri tu kepunyaan Abu Talhah. Dan kebun tu kebun yang terbaik. Kualiti kurma. Dan diriwayatkan Nabi SAW selalu pergi ke kebun sebelah tu Abu Talhah, akan ada telaga dan Nabi minum air daripada telaga tersebut. Kata Abu Talhah kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inilah harta yang paling aku sayang, Bayruha, kebun kurma aku ni. Dengan ini aku serahkan kebun ini kepadamu. Gunalah untuk perjuangan pada jalan Allah." Kalau kita musangking, siapa ada kebun musangking ni? Allah Ustaz, payah sikit. Musang kuing boleh tahan sikit. Memang mencabar betul. Sebab kita sayang harta. Kita sangat sayang harta. Nak lepas tu susah. Ada yang boleh lepas, tapi nak lepas tu, siapa boleh lepas harta? InsyaAllah dia boleh lepas jiwanya. Tapi kalau barang siapa tak boleh lepas harta, maka dia tak boleh lepas jiwa dia. Dalil, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wah, Quran Hai orang-orang yang beriman, hendakkah aku khabarkan kepadamu satu perniagaan. Tengok Allah Ta'ala guna satu perniagaan. Sebab kita kan suka berniaga. Allah Ta'ala gambarkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab api neraka. Pertama, berimanlah kamu kepada aku, yakni Allah. Kedua, berimanlah kamu kepada Rasul-Rasulku. Ketiga, berjihadlah kamu, berkorbanlah kamu pada jalan Allah dengan hartamu dan jiwa-jiwamu. Dia mula harta dulu. Kalau kita boleh lepas harta, baru kita boleh lepas jiwa dan diri kita. Kalau kita tak boleh lepas harta, kita sayang harta, kita kasih harta, kita cinta harta, kita tamak harta, kita tak akan lepas diri kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Quran cabar harta dulu. Jadi kita nak bagi, Ustaz, saya ni tak tahulah Ustaz, yang penting ikhlas. Sebab tu tabung lalu kan, saya tak bagi banyak lah Ustaz. Habis tu bagi apa? Bagi senyum je lah. Sebab senyum pun sedekah kot Ustaz. Baik, saya nak bagi tunjuk tuan-tuan sikit kita berhenti sampai rapat sampai rapat. Saya nak bagi tuan-tuan, sedekah ni harta kita kurang apa tambah? Bertambah kan? Okey, di mana belajar matematik? God's mathematics is totally different. God's mathematics is totally different. Mathematic Allah, the more you give, the more you get. The more you give, the more you get. Matematik kita, the more you give, the less you get. Matematik kita 1 minus 1 equal to 0. Itu saya tanya tadi, mana belajar tu? Guru matematik mana tu? Guru matematik dunia mengajar kita
Satu tolak satu memang kosong. Sebab tu kita takut nak memberi tu. Takut. Sebab kita rasa harta kita berkurang. Betul? Betul. Dan matematik Allah tidak sama. Itu hebatnya Quran tu. Kena baca Quran. Matematik Allah 1 minus 1 equal to 10. Betul. Matematik Allah 1 tolak 1 sama dengan 10. Surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, maka Allah ganti 10 kali ganda sepertinya. Barang siapa yang melakukan satu amal kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan satu, yakni sama sepertinya. Fahamlah kita. Minimum rewards, ganjaran paling minimum pada apa sahaja kebaikan kita buat adalah 10 kali lipat. Semua kebaikan yang kita buat 10 kali lipat. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Kita satu dapat satu dapat satu. Tak. Allah satu kebaikan kita buat, dia ganti 10 kali lipat. Minima semua amal soleh kita. Itu belum lagi Lailatul Qadar. Belum lagi semayang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dia lipat kali ganda. Sebab tu kalau kita nak banyak zikir, gunakan dia panggil domino effect. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kita guna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tu dia domino effect, berlipat-lipat pahala. Jadi kita umur tak panjang, sebab tu diajar oleh Nabi tu, guna zikir-zikir yang berlipat kali ganda pahala. Kita carilah, banyak Nabi ajar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berlipat-lipat tu, domino effect dia. Jadi kita nakkan pahala yang banyak, kita kena ada ilmu juga. Jadi nak dizikir, mana zikir yang terbaik? Afdal zikri la ilaha illallah, itu paling afdal. Paling Allah Ta'ala kasih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dalam bab kebaikan termasuk sedekah 10 kali lipat. Maksimum Allah Ta'ala balas 1 tolak 1 sama dengan 700. Surah Al-Baqarah ayat 26. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tonton buku tafsir Ibn Kathir ayat ni. Kata Imam Ibn Kathir bukan 700 sebenarnya, sebab Allah Ta'ala sebut proviso. Ada exemption kat situ, ada proviso kat situ. Apa benda? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebenarnya maksimum adalah infinity. Terserah kepada Allah berapa kali lipat dia nak balas kepada kita. Ustaz kata 10 kali lipat. Ustaz cakap 700 kali lipat, kali ganda. Ini akhirat Ustaz. Kita nak sekarang, dunia. Derma sekarang, infak sekarang, bagi sekarang, terus dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat. Betulkah semua ni akan dapat di akhirat sahaja? Tidak. Semua kebaikan dibalas di dunia. Ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun hasanatan yujza biha. Hadis rawahul Muslim, hadis sahih. Allah Ta'ala tidak mengabaikan kebaikan seorang mukmin
dia dibalas dunia dan akhirat. Tapi orang kafir, semua kebaikan dibalas dunia saja, akhirat mereka tak dapat apa-apa. Jadi fahamlah kita, semua kebaikan, hatta infak tu, kita kena bagi dunia, kita kaya dunia dan kita kaya akhirat. Sebab tu saya nak minta tuan-tuan baca buku The Richest Man in the World. Termasuk orang kafir yang banyak berinfak, yang banyak menderma, yang banyak buat CSR. Kita tengok Lim Goh Tong, walaupun dah mati kan, tengok dia punya annual report, CSR dia setahun berapa. Tengok Teh Ho Piao yang punya public bank, walaupun dia bukan orang Islam, CSR dia berapa. Sebab dia tahu the more you give, the more you get. Saya bawa contoh kat sini siapa? Bill Gates. Ini data lama ni. Masa saya ambil data ni 7 ke 8 tahun dulu, Bill Gates adalah manusia yang paling kaya atas muka bumi. Aset dia pada waktu 86.8 billion USD. Tapi dia ada Gates Foundation, Yayasan Gates, dia ada Gates Foundation. Tuan-tuan pergi dekat Gates Foundation, tuan-tuan tengok kat situ, Bill Gates menderma 90% hartanya setiap tahun. Berapa? 90% harta. Miskin Bill Gates? Tidak miskin. Dibalas di dunia, dibalas di dunia. Sekarang ni yang paling kaya apa? Dulu Amazon, sekarang ni paling kaya dah. Yang ada kereta Tesla paling kaya. Tuan-tuan tengok dia orang punya kerja-kerja CSR, walaupun orang bukan Islam, banyak dia memberi, sebab tu dia kaya. Ada 4 minit lagi. Yang kedua, saya ambil contoh siapa? Warren Buffett. Warren Buffett berapa aset dia? 74.6 billion USD. Warren Buffett dia punya sedekah 99% daripada harta dia. Tengok. Miskin dia? Tak miskin. Kita je takut nak memberi ni. Orang kafir pun tahu, the more you give, the more you get. Kita tengok yang ketiga, Marzuki. Ni orang Damansara. Dia punya derma dia 99% juga. Orang kafir tu, Allah balas dunia, akhirat dia tak apa-apa lah. Tapi nak ceritanya balas sungguh. Ni Winston Tan, dia punya CSR dia 820 juta harta dia tu. Tapi CSR dia banyak betul. Dia buat Berjaya Group. Tapi kita nak bagi susah. Tuan-tuan yang ada pengalaman memberi, tuan-tuan akan rasa betul sungguh lah. Persoalannya adalah kerana kita tidak yakin, kita hanya percaya. Itu dia. Kita tidak yakin dengan Quran, kita hanya percaya dengan Quran. Itu masalah kita pada hari ini. Akidah kita di tahap percaya, bukan yakin. Allahu Akbar kabir. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, banyak lagi slide ni. Saya nak bahas tu, apa beza percaya dengan yakin melalui kaedah panah. Nanti kita buat sesi macam mana simulasi memanah, tuan-tuan akan tahu beza antara percaya dengan yakin. Dan tuan-tuan boleh hitung iman aku sekarang ni berada pada tahap percaya atau yakin. Tapi simulasinya adalah panah. Nanti saya datang lain kali lah. Saya nak tutup dengan satu ayat Quran tentang bagaimana hebatnya berinfak. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Hebat betul berinfak nah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ayat ni cerita kita nyawa berada di halkum. Tuan-tuan buka boleh tafsir tafsir Jalalain, tafsir fi Jalal Quran, tengok ayat ni. Ayat ni cerita nyawa kita duduk di halkum. Pada mana nyawa di halkum ni, duduk sini dah kita ni nak keluar ada nyawa ni, Allah Ta'ala buka hijab. Bila Allah Ta'ala buka hijab, walaupun orang keliling kita ramai, duk baca Yasin, duk baca Quran, duk macam-macam, duk doa kat kita keliling ni, dia tak nampak kita dengan Allah saja. Allah Ta'ala buka hijab, dinampakkan kepada kita ada satu jenis pahala berderu-deru masuk dalam lubang kubur kita. Kita pada waktu tengok, ya Allah, lalu kita kata kepada Allah tu, ya Rabb,
laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, jangan matikan aku lagi. Wahai Allah, jangan ambil nyawa aku lagi. Wahai Allah, lamakanlah ajalku. Kita dengan Allah, Allah tak dengar dah waktu sakaratul maut. Allah Ta'ala tanya, kenapa? Kenapa kamu tak nak mati lagi? Kenapa kamu nak tangguh ajalmu? Kita jawab pada Allah, fa'as-saddaqah. Aku nak sedekah, aku nak infak, aku nak derma, aku nak wakaf. Rupa-rupanya berderu-deru pahala yang masuk itu adalah pahala harta kita yang kita infak pada jalan Allah. Tak putus-putus pahala, tak putus-putus, tapi nyawa duduk sini dah. Wala tumhil hatta idza baghalatil halqum. Jangan kamu tangguhkan infakmu sehingga nyawamu sampai di halqum. Kerana bila nyawa kat sini, semua dah milik waris. Maka hebatnya baru kita tahu, berderu-deru masuk lubang kubur kita, tak putus-putus pahala infak, sedekah dan wakaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya diminta berhenti kerana kita dah nak solat fardu. Bila jumpa fardu dengan fardu, maka kena mengalahlah fardu lain. Wallahu alam. Tasbih kafaran suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khasr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.